Dan pada pagi yang mulia ni kita dapat berhimpun bersama-sama dalam satu Jumaat yang indah yang disifatkan Nabi SAW. Man salla salatal fajri fi jama'ah faka'annama qama kullal lail. Siapa yang hadir salat subuh berjemaah baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam hadis yang lain Nabi SAW telah pun mengingatkan kita bahawasanya salat subuh berjemaah ni sangat berat, melainkan kepada mereka yang dikurniakan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah salat subuh, salat isyak sangat berat ke atas golongan munafiqun, kerana mereka menyangkakan tiadanya cahaya pada waktu itu, iaitulah tidak dapat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka hanya datang pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kehadiran mereka. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mengkalkan iman dalam hati kita sampailah kita bertemu dengannya. Kerana itu Nabi SAW seringkali berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Iaitulah maksud, ya Allah, aku pohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus, dan kesempatan untuk menemani Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuki syurga yang tinggi. Walaupun Rasulullah SAW telah pun dijamin oleh Allah tempatnya, kemuliaannya, keagungannya, namun baginda SAW sendiri pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan demikian, meminta kepada Allah supaya iman itu tidak berhenti di tengah-tengah jalan, supaya iman itu terus subur dalam diri. Pada pagi ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, marilah sama kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Ali Imran yang menceritakan tentang peluang untuk setiap manusia memasuki syurga. Iaitulah firman-Nya dalam ayat 133 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita maksudnya, dan segeralah untuk mengejar keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang seluasnya seperti langit dan bumi, yang telah pun disediakan untuk mereka yang bertakwa. Iaitulah mereka yang sentiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah, dan yang menahan dirinya ketika marah, dan beri keampunan kepada manusia. Dan Allah suka kepada mereka yang sentiasa berbuat ihsan. Iaitulah juga mereka yang apabila melakukan satu dosa, mereka lekal-lekal kembali kepada Allah dalam keadaan mereka tahu mereka memiliki Tuhan yang dapat mengampunkan dosa-dosa yang terlalu. Siapakah yang dapat memberikan keampunan melainkan Allah? Dan mereka tidak akan kekal melakukan dosa-dosa sehingga mereka bertaubat dan sedar akan kesalahan tersebut. Jadi inilah dia satu berita gembira kepada orang-orang beriman untuk dapat tempat rahmat di sisi Allah mengikut kualiti-kualiti yang telah ditetapkan. Andainya seorang kita ni terlibat sebagai seorang penenda, nak dapat satu peluang perniagaan, projek dan sebagainya, maka kita membacalah kriteria yang perlu ada kepada mereka yang masuk tender. Apakah kriteria kualiti yang perlu ada? Seandainya kita tidak memiliki kualiti tersebut, maka kita tidak layak. Demikian juga seseorang nak mendapat satu peluang, contohnya, mereka akan melihat apakah spek yang perlu ada pada seseorang itu sehingga melayakkan dia mendapat kelebihan tersebut. Maka di sisi Allah pun Allah beri jelas maklumat itu untuk kita ambil perhatian, bahawa sebenarnya jalan ke syurga itu tidaklah sukar bagi mereka yang betul-betul berusaha untuk memperbaiki diri dan memenuhi sifat-sifat yang Allah SWT nyatakan itu. Dalam ayat yang lain, Nabi kita SAW yang Nabi suka baca surah tersebut, iaitu surah Az-Zumar namanya. Tiap-tiap malam Nabi akan baca surah Az-Zumar. Begitu juga surah Al-Isra', begitu juga surah Al-Mulk, begitu juga surah As-Sajdah.
Begitu juga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Banyaknya Nabi punya bacaan, ya lebih daripada itu. Kadang-kadang ketika Qiyamul Lail, sahabat yang ikut bersama-sama Nabi SAW dalam Masjid Nabawi itu, yang mana rumah Nabi bercantum dengan Masjid Nabawi, maka Nabi dilihat membaca surah Al-Baqarah lengkap dan diikuti dengan surah-surah berikutnya, Ali Imran, Nisa, dalam beza-beza riwayat, setengah mengatakan Nisa dulu, Ali Imran kemudian, dalam rakaat yang panjang. Satu rakaat baca semua itu, ya, satu rakaat baca semua itu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dalam satu rakaat Nabi yang SAW menghabiskan beberapa surah yang panjang, bukan surah biasa-biasa, tuan-tuan. Inilah dia kerana nikmat yang Allah berikan kepada baginda SAW, baca Al-Quran itu melebihi segala-gala perkara yang lain. Seseorang dari kita nak buat tamsilan yang mudah, mungkin boleh membaca berbagai-bagai benda berkaitan dengan keduniaannya, media sosialnya, duduk berjam-jam dan tengok analisis bagaimana dia spend harian tersebut, bagaimana diisi masa tersebut. Dia akan lihat, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, panjangnya waktu aku bersama media sosial berjam-jam, ya. Tak perasan. Ketika tidur dengan telefon, ketika dalam kenderaan dengan telefon, dia berjabat dengan telefon, melihat, ikut perkembangan. Maka kembali kita kepada surah yang Nabi gemar baca ini, antara ayat yang boleh kita lihat iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan akan dibawa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk dalam syurga secara berombongan. Jadi setelah manusia memenuhi tuntutan dalam peristiwa di padang mahsyar, di titian sirat, dan dalam keadaan hisab itu, maka perjalanan mereka akan diteruskan lagi, dan terakhir sekali mereka akan diteruskan ke tempat terakhir mereka, sama ada syurga ataupun neraka. Bagi orang yang selalu di dunia dahulu bertakwa dan juga beriman, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah tersedia untuk mereka syurga seperti yang telah dibacakan dalam ayat surah Ali Imran tadi. U'iddat lil muttaqin. Syurga ni telah siap sebenarnya disediakan untuk mereka yang bertakwa. Jadi golongan penghuni syurga ni akan dihantar masuk ke pintu syurga dengan berombongan. Para Nabi dan Rasul dalam satu rombongan, para ulama dalam satu rombongan, para syuhada dalam satu rombongan, dan begitu juga golongan-golongan yang lain. Setiap orang akan masuki syurga bersama dengan rombongan yang serupa dengannya. Kalau kat dunia kita datang sembahyang subuh ni, kenal teman-teman, walaupun kadang-kadang tak ingat nama. Nanti bila jumpa di tempat-tempat lain teringat, you kat mana? Oh, I kat bangsa, teringat. Walaupun kita berada dalam profession yang berbeza-beza. Kadang jumpa pula kat Mekah, ya Allah, jumpa lagi kat Mekah, kenal, ingat. Maka orang yang masuk syurga, mereka tidak akan masuk secara bersendirian. Mereka akan masuk secara berombongan, mengikut rombongan. Ketika di dunia dahulu, dia cenderung kepada mana? Dalam bab-bab akhirat maknanya. Mungkin orang ni merupakan ahli perniagaan, mungkin dia ada perkara-perkara yang berkaitan dengan perniagaan dia, tapi dia kekal dengan dirinya sebagai seorang yang rajin datang sembahyang subuh. Maka dia akan hadir dalam rombongan orang ahli sembahyang subuh. Dia akan jadi ahli rombongan orang yang melakukan infak. Dia akan menjadi ahli rombongan yang menjaga anak yatim. Dia akan menjadi ahli rombongan menjaga silaturahim. Dia dalam rombongan orang yang menjaga hak orang-orang Islam yang memerlukan. Dia akan berada dalam rombongan jihad. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang mempunyai perniagaan yang besar, tapi tidak suka untuk dikenali. Bila ada bantuan-bantuan yang memerlukan penghantaran, contohnya untuk menggali telaga di tempat-tempat tertentu, atau membantu orang-orang yang kelaparan sedunia, maka misi itu turut diikuti olehnya tanpa orang lain kenal bahawa Fulan bin Fulan ni merupakan seorang tokoh korporat yang hebat. Orang tak kenal. Dia pun pakai macam orang biasa, cakap macam orang biasa, tidak menunjuk-nunjuk. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Bila ditanya kepadanya, kenapa tuan nak buat benda-benda begini? Kata, saya nak merasai kehidupan macam ni, Ustaz. Biarlah orang tak kenal pun. Ayah ibu saya telah meninggal dunia, dan Alhamdulillah adik-beradik pun saya dah bantu. Saya nak cuba merasai semangat orang susah. Kerana Ramadan datang itu kadang-kadang cepat sangat berakhir.
Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala, hebatnya engkau. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Seperti sahabat Nabi yang kaya namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang kaya. Beliau ni merupakan seorang pendeta, orang ilmuwan. Dia masuk Islam bila sampai kat Madinah, melihat kebenaran yang ada pada wajah Nabi SAW. Rupanya wajah itu menerbitkan tanda sama ada dia orang saleh atau sebalik. Maka si Husain bin Salam pada ketika itu masuk Islam, Nabi pun mengubah namanya menjadi Abdullah. Mulai hari itu Abdullah bin Salam sentiasa berada dalam majlis-majlis Nabi SAW, walaupun tak banyak periwayatan hadis. Nabi SAW telah menyifatkan inilah orang ahli syurga. Nabi telah menyatakan kepada para sahabat bahawa kedudukannya dalam syurga telah termaktub walaupun dia masih hidup lagi. Apakah kelakuan Abdullah bin Salam ini sehingga menyebabkan dia disenaraikan demikian? Dalam hatinya tak pernah ada rasa dendam pada orang-orang yang lain pun, tuan-tuan. Tak ada sikit pun rasa hasad kepada orang lain. Orang sepertinya berfikir bahawa anugerah Allah itu adalah tepat pada masanya untuk orang yang layak selayak-layak. Maka mengapa ada hasad dalam diri aku? Kerana hasad kepada orang lain dari sudut kebendaan menandakan kita tidak redha dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan lebih malang lagi apabila seorang itu mempunyai perasaan hasad, sebenarnya dia merasakan Allah tidak pandai dalam pengagihan khazanah miliknya, iaitu dia mempersoalkan. Allah bin Salam lepas wafatnya Nabi SAW masih lagi kelihatan mengangkat kayu-kayu untuk dibawa pulang ke rumahnya bagi tujuan menyalakan api ketika musim sejuk. Dan peristiwa itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain, anak-anak sahabat yang lain, orang-orang muda. Mereka mengatakan, Tuan Abdullah bin Salam, Tuan orang kaya kan? Alhamdulillah ada rezeki. Kenapa tak angkat, suruh pembantu angkat, khadam dan sebagainya? Kayu-kayu ini untuk digunakan bagi memanaskan rumah. Jawapannya, wahai anakku, sungguhnya dalam diri ini ada sifat ego, takabur, sombong. Maka ia tidak akan dapat dirawat melainkan dengan buat kerja-kerja semikian. Ya, begitu juga Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang telah menjadi gubernur di Madinah selepas kewafatan Nabi SAW, nantikan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, masih lagi mengangkat kayu di pasar Madinah, sehingga orang akan mengatakan, kuatkan laluan bagi Huzaifah, gubernur, amir nak jalan. Tepi ke tepi, ini ada gubernur lalu. Dia angkat sendiri, tuan. Dengan jawapan yang sama, beliau mengatakan bahawa dalam diri ini ada sifat-sifat mazmumah yang hanya dapat diatasi bila kita melakukan kerja-kerja kasar seperti itu. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi manusia yang akan masuk syurga ini mengikut kepada kecenderungan amal salehnya di dunia. Seandainya dia merupakan ahli infak, maka dia akan masuk bersama dengan golongan munfiqun. Kalau dia merupakan ahli umrah dan juga haji, insya-Allah dia akan dipilih memasuki syurga besok menerusi rombongan para hujaj, mu'tamirun. Kalau dia di dunia dahulu membela anak-anak yatim, maka dia akan masuk bersama dengan kafirul aitam. Kalau dia menjaga ibu bapanya dalam keadaan lain sibuk, maka dia akan masuki syurga bersama dengan ulul arham. Inilah dia pintu-pintu syurga sebanyak amal yang kita lakukan di dunia, tuan-tuan. Baik. Syurga yang luas yang seperti langit dan bumi itu memiliki banyak pintu untuk dimasuki oleh orang yang layak. Setiap pintu akan manggil-manggil nama orang dikenali itu sebagai bakal ahlinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babi salat, wa man kana min babil jihad, min ahli jihad, du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyam, du'iya min babi siyam yuqalu lahu rayyan." Kalau seorang itu merupakan orang yang rajin salat, maka dia akan masuki syurga melalui pintu salat. Kalau dia merupakan ahli sedekah, dia akan dijemput masuki pintu syurga yang bernama babus sedekah. Kalau dia merupakan seorang yang suka berpuasa, maka dia akan masuki syurga melalui pintu puasa yang khusus untuk ahli-ahli yang berpuasa, iaitu namanya Ar-Rayyan. Jadi ini nama-nama pintu di syurga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Beberapa hadis sahih yang lain menyebut bahawa bilangan pintu syurga itu ada 8. Misalnya hadis riwayat Muslim daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda,
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Bahawa Nabi SAW sabda, maksudnya tidaklah seseorang daripada kamu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berkata di hujungnya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah, melainkan akan dibuka baginya 8 pintu syurga, dia akan masuk dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Ya Allah, mudahnya. Ya, semudah itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ambil wuduk, jangan lupa lepas wuduk berdoa. Berdoa ni adalah tanda permintaan dan rayuan kita kepada Allah SWT. Kena banyak berdoa. Macam mana tamsilannya? Kan ke Allah Maha Kaya, dia boleh bagi saja terus. Kenapa lepas wuduk kena doa, lepas sembahyang kena doa, dalam sembahyang pun ada doa, dalam sujud pun ada doa. Bila nak berhenti berdoa? Jawapannya begini tuan-tuan. Tuan-tuan punya anak yang tuan-tuan jaga daripada kecil, dia pun belajar masuk sampai ke universiti. Sampai ke universiti, tuan-tuan selaku orang yang mempunyai wang, duit, harta, berkata kepada anaknya, Ahmad, sekarang kau masuk universiti. Ahmad, ya, ayah sibuk sangat. Maka kau masuk universiti selama 4 tahun buat degree ni, maka ayah bagi kepada kau sebuah kereta, sebuah rumah, duit dalam jumlah begini-begini, ni iuran kau, ni belanja kau. Habis Ahmad ni, nanti 5 tahun ni kau jumpa ayah. Ada tak seorang ayah buat begitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Ataupun seorang ayah ni yang ketika sedang meeting pun dapat panggil anaknya, bukan main, dia seronok lagi. Jangan, anak saya call, keluar sekejap. Ya, tengah bawa kereta, anaknya call, Ahmad, jangan, ayah berhenti tepi jalan. Cintanya si ayah kepada anak menyebabkan dia tidak akan buat macam senario yang pertama yang digambarkan tadi. Dia tentu akan bagi sikit-sikit. Ahmad, ni duit kau sebulan ni tak cukup, call ayah lagi tau. Beritahu ayah tak cukup, nanti ayah transfer. Ya, kereta kau ada masalah, beritahu ke ayah. Apa saja masalah ayah nak dengar anak. Kita seorang ayah ni rasa risau kalau anak tak call. Betul tuan-tuan? Kenapa dia tak call? Sibuk sangat ke? Ya, kita pun call dia. Ahmad, call ayah nak. Kenapa kau diam je? Ada masalah apa-apa ke? Risau. Maka walillahil mathalul a'la, kata Imam Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya. Allah itu contoh yang memang tidak boleh disamakan langsung dengan makhluk. Allah lebih suka dengar perkataan kita, permintaan kita, rayuan kita, lebih daripada seorang ayah menunggu, menanti panggilan telefon anak. Itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka setiap kali kita berdoa, setiap kali kita pohon dan minta kepastian di akhirat kita dapat keampunan. Ya, kita berhenti-henti kita berdoa kepada Allah. Itu sebabnya kita berdoa. Kerana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, wa man yastakbir an ibadati, siapa yang takabur daripada mengingati aku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan yang hina. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi maknanya orang yang tidak berdoa itu orang yang rugi. Rugi untuk dirinya sendiri. Jadi dalam hadis ini menyatakan kepentingan untuk kita berdoa walaupun lepas wudu. Ya, walaupun lepas wudu. Kalau kita lihat dalam kitab Azkarul Azkar oleh Imam Asyuti, bukan lepas wudu, tiap-tiap kali kita membasuh anggota wudu itu ada doanya. Contohnya basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berilah kitabku di akhirat esok dengan tangan kanan. Bila basuh muka, ada doanya. Bila basuh kaki, Allahumma thabbitni ala sirati. Ya Allah, tetapkan kaki aku di atas sirat nanti. Padahal semuanya telah ditetapkan oleh Allah, tapi kenapa mohon lagi? Jawapannya seperti tamsilan anak tadi yang dinantikan oleh bapanya panggilan telefon itu. Maka demikianlah Allah lebih-lebih lagi tuan-tuan dimuliakan Allah. Baik. Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebut pintu-pintu lain selain daripada 4 pintu yang telah disebut dalam hadis Muslim tadi, iaitu pintu haji yang kelima. Tadi kita dah sebut ya, pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad dan juga pintu puasa. 4. Ini Ibn Hajar menjelaskan daripada rumusan kajian beliau terhadap hadis yang banyak, ada 4 pintu lagi. Iaitu apakah dia pintu yang berikutnya? Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu menahan marah. Menahan marah pun ada pintunya, ya.
Kerana tuan-tuan, marah ini adalah tanda kesombongan dalam diri sebenarnya. Berbanyak orang yang melepaskan kemarahannya, lepas itu menyesal sampai tak sudah. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Dalam banyak kes lah, satu perkataan yang dikeluarkan itu, maka dia ibarat binatang buas yang telah pun terlepas dan mengganas. Itulah kata-kata hukama, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, bahawasanya kata-kata kita ni umpama binatang buas yang perlu dipenjarakan dalam jail. Tapi bila kita mengatakan perkataan-perkataan yang kasar dan buruk ini, dia ibarat harimau yang telah terlepas, tak ada siapa boleh kawal dia lagi. Maka lepas itu menyesal tak kesudahan. Ya, inilah dia malapetaka bila kemarahan tidak dikawal. Dalam hadis yang sahih yang lain mengatakan, siapa yang kawal kemarahannya nanti di akhirat, Allah SWT akan mengatakan kepadanya, "Falyakhtar minal huril in ma syaa." Nanti di akhirat, kerana dia mampu mengawal kemarahannya di dunia, maka Allah akan katakan kepadanya, di sini di hadapanmu bidadari yang jelita, pilihlah kamu banyak yang kamu nak. Allah berikan kepadanya kemuliaan seperti itu kerana menahan kemarahan ketika di dunia dalam keadaan dia mampu untuk melepaskannya. Satu hari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, cucu Sayyidina Umar yang mulia yang menjadi khalifah ini, tempohnya tidak panjang, cuma 2 tahun saja tuan-tuan. Orang kata orang-orang salih itu kadang-kadang umurnya pendek, mungkin ada kebenarannya. Tapi ramai juga orang salih yang umurnya panjang. Kata-kata seperti ini, kata-kata yang dipanggil sebagai manis mulut saja tuan-tuan. Ya, macam orang katalah, Allah patutlah tadi dia cakap begini, rupanya dia nak meninggal dunia rupanya. Sebenarnya tak ada tanda apa-apa pun orang nak mati tuan-tuan. Tapi kita ni selalulah buat perkaitan seperti itu hanyalah untuk berkata. Hanya untuk berkata, manis mulut namanya. Ya, sopan santun dan sebagainya. Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah cuma 2 tahun saja, kemudian meninggal dunia. Setengah riwayat mengatakan dia diracun. Tuan-tuan yang mulia sekalian, orang salih ini ialah banyak masalahnya, ramai orang tidak senang dengannya. Umar bin Abdul Aziz satu ketika sedang makan bersama dengan menterinya dalam satu majlis rasmi. Bayangkan, dengan menteri-menterinya, mungkin ada duta, ialah orang besar-besar semua. Sedangkan kerajaan Islam pada masa itu seluas empire yang sangat besar. Kuasa Islam pada masa itu ibarat macam Amerika lah yang dipanggil kuasa besar dunia pada hari ini. Semua orang takut dengan kerajaan Islam. Ketika beliau makan dalam santapan diraja itu, tiba-tiba datanglah yang bau makanan itu, bawa tertumpah pula atas bajunya. Bayangkan tuan-tuan, tengah serve makanan itu, jatuh kuah ataupun air itu tumpah atas bajunya. Bayangkan, tidak akan melenting seseorang kalau berada di situasi itu tuan-tuan. Dengan muka, dengan isyarat. Kalau zaman dulu-dulu waktu itu, orang seperti itu layak dipancung saja, memalukan khalifah. Orang nombor 1 dalam dunia tuan-tuan, empire yang paling besar dalam dunia pada masa itu. Tetapi Umar hanya diam saja, tenang saja wajahnya. Menteri-menterinya pula yang panik, apa akan berlaku ni? Dan yang bawa makanan itu yang tidak sengaja itu terus membacakan ayat 133 surah Ali Imran yang dibacakan di awal tadi. Itu wal kadhiminal ghaidh. Allah memperuntukkan syurga itu untuk yang pertama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang kedua orang yang menahan marah ketika dia meluap-luap. Kadhiminal ghaidh, perkataan kadhim, kazama yakzumu maknanya memendamkan, tutup, tahan ketika dia meluap-luap. Air itu menggelegak-legak, mendidih, ditutup di atasnya. Begitulah perumpamaan perkataan kazama wal kadhiminal ghaidh. Maka Umar pun berkata, teruskan ayat itu apa lagi. Ayat berikutnya menyatakan wal afina aninas. Umar berkata, aku maafkan kau. Kau baca ayat berikutnya wal afina aninas, iaitu mengampunkan manusia. Aku ampunkan kau. Tadi aku tahan marah aku, sekarang aku ampunkan kau. Apa lagi? Sayyidina Umar tanya lagi kepadanya. Nampaknya orang yang serve minuman, bekerja bawahan itu pun hafal Quran pada masa itu tuan-tuan. Maka dibaca ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang berbuat ihsan. Maka Umar berkata, engkau aku bebaskan kerana Allah. Dalam saat kehadiran beliau berkuasa untuk ambil tindakan kepada pesalah itu, dipendamkan perasaan marahnya, dimaafkannya, dibebaskannya. Pada masa itu nak bebaskan orang yang dalam keadaan perhambaan bukan benda mudah tuan-tuan. Tambahan pula kalau hamba itu punya
expert ataupun skill yang tertentu yang payah untuk dicari. Kita ni kalau ada pekerja-pekerja yang bagus, sukar nak dapat pada waktu yang tough macam ni tuan-tuan. Dalam crucial period waktu macam ni susah nak dapat orang yang bijak, jujur, integritinya tinggi, susah nak dapat. So kalau kita dapat tiba-tiba ada orang tawarkan kepadanya gaji lebih baik, kita tawar lebih lagi. Kerana kita tahu dengan seorang dia macam dia ni boleh buat 10 kerja contohnya. Bukan? Amanahnya, jujurnya, kelulusannya, kita tak ada pun dia boleh uruskan ofis dengan baik. Dia datang jumpa kita, tuan minta bos nak beritahu sikit bos. Ya, ada apa tuan beritahu? Saya suka kerja kat sini, alhamdulillah syukur pada Allah. Tapi entah macam mana dia orang hantar pada saya email ni bagi tawaran gaji kerja lebih RM500. Saya perlu duit ni sebenarnya. Kita pun teringat Allah, ya dah 3 tahun aku tak naik gaji kau, memang aku naikkan kau RM1,000. Tak apalah tuan-tuan. Kalau gajinya mahal tapi kerjanya bertanggungjawab, kita sukar dapat orang sepertinya. Ini kalau pekerja. Tapi kalau hamba lebih daripada itu. Kerana hamba ni diperoleh hanya dengan belian. Orang yang mempunyai kemampuan ni harganya mahal. Dia beli di pasar hamba dengan harga mahal. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepadanya, aku pendamkan kemarahan aku kerana Allah. Aku ampunkan kau. Aku bebaskan kau kerana Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi membebaskan hamba ni pahalanya besar di sisi Allah SWT. Walaupun Islam tidak menghalang perhambaan, tetapi dalam segala kafarah yang dilakukan oleh seorang Muslim, kita melihat bagai perkara itu ganjaran ataupun peruntukan sudut pahala di sisi Allah, penghapusan dosa, bebaskan hamba. Kerana Islam punya target 100 tahun lepas kewafatan Nabi, perhambaan sudah pun lupus, sudah pun pupus, sudah tidak digalakkan. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, antara pintu ini lagi, iaitu yang ketujuh adalah pintu ilmu, majlis ilmu. Majlis ilmu dan juga majlis zikir. Orang yang rajin wirid, orang yang rajin mengamalkan Asmaul Husna, menghayatinya, orang yang belajar bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, memperuntukkan kehidupannya ada waktu untuk dengar majlis ilmu. Ustaz, saya tak sempat, Ustaz, saya pilot. Tapi dalam kapal terbang tu untuk pengetahuan Ustaz, tak berhenti-henti saya dengar ceramah antarabangsa. Syekh ni saya dengar, orang ni saya dengar, orang yang kuliah ni saya dengar, ustaz-ustaz kat Malaysia pun saya dengar. Bagus Ustaz ni. Ini kemudahan untuk dapat ilmu berlaku di mana-mana saja. Mengapa tidak dilakukan? Kalau dulu orang nak pergi belajar kena hadir ke masjid, tapi hari ini kita dengar YouTube pun macam-macam ilmu ada tuan-tuan. Pilih saja yang mana kita nak. Mudah-mudahan orang sedemikian masuk dalam konteks memasuki syurga dalam pintu mencari ilmu ini tuan-tuan. Ada ilmu yang kita boleh dengar, ilmu kita kena talaqi musyafahah. Contohnya ilmu tajwid, yang belajar dengan ahlinya. Tapi hari ini pun ada macam-macam, ada podcastnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Ustaz tu mengajar, menyebut berkali-kali, kita pun ikut. Insya-Allah itu juga masuk dalam talaqi musyafahah. Buat tuan-tuan. Ini nama dia zakat waktu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Zakat waktu. Waktu pun punya zakat. Ya, waktu punya zakat. Zakat tu makna mengeluarkan bahagian yang paling elok daripada kehidupan kita untuk Allah. Kata Imam Mutawalli Syarawi, kalau orang itu tidak boleh pergi haji, dia tetap kena salat juga. Dia tak mampu keluar zakat, dia tetap kena salat juga. Dia tak mampu puasa, dia tetap kena salat juga. Salat itu keutamaan. Kerana salat itu mengandungi segala kerukunan yang lain. Dalam salat kita menghadap kiblat, itu haji namanya. Orang pergi haji pergi kiblat kan? Dalam salat ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah, rukun syahadah itu. Dalam salat kita tak boleh makan, tak boleh bercakap, itu puasa itu. Dalam salat kita memperuntukkan waktu yang paling indah daripada kehidupan kita. Waktu zuhur, waktu paling elok, tengah meeting pergi solat. Waktu asar, penat-penat solat. Subuh, mengantuk, tidur, solat. Jadi sebenarnya salat itu zakat waktu sebenarnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi menuntut ilmu juga merupakan zakat waktu sebenarnya. Ya, zakat waktu. Memang sukar dengan hiburan yang kita alami pada hari ini. Semua orang berhibur. Dalam PKP yang berpanjangan ini tuan-tuan, agak-agak berapa orang lebih kurang kita yang dapat menghafal Al-Quranul Karim? Ataupun semua video dalam siri-siri hiburan itu habis dituntutnya. Tak ada benda lain lagi nak tengok. Yang mana satu kita? Berapa banyak hadis yang dapat dihafalnya? Berapa banyak catatan indah untuk pesanan kepada anak-anak anda yang mati telah ditulisnya.
Zakat waktu sebenarnya itu. Tapi ramai orang tidak sedar kan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang terakhir sekali kata Ibn Hajar, pintu yang paling kanan sekali di sisi Allah untuk mereka memasukinya, itulah pintu tawakal namanya. Tinggi tawakalnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita dah buat sebaik mungkin, terbaik mungkin, serahlah kepada Allah SWT. Apa lagi nak risau? Kerana perkataan tawakal ini berarti wakil. Macam kita pilih wakil rakyat lah. Ya, wakil tu tawakal. Saya tak mampu nak masuk politik, saya pun tak mampu nak pergi persidangan, saya pun tak boleh dipilih sewenang-wenangnya begitu. Maka saya pilih orang paling layak di kalangan saya, di kalangan kita untuk jadi pemimpin kita, mewakili kita, menyampaikan suara kita di parlimen, contohnya begitu. Itu sebab dipanggil perkataan wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Cuma manusia ni kalau kita wakilkan dia, mungkin kita tak puas hati dengan apa-apa dapatan kita kemudian. Aku suruh buat lain-lain pula dibuatnya. Kita jadi marah. Kau siap, kau lagi ada tukar kau. Tak mundi kau lagi. Contoh tuan-tuan. Tapi dengan Allah tak boleh begitu. Dengan Allah kita dah serahkan semua. Maka tinggal engkau lah ya Allah. Pernah di sebuah hospital kerajaan yang besar dalam Kuala Lumpur ini. Ada beberapa hospital besar kerajaan dalam Kuala Lumpur kan. Lemah Kelang kan. Putrajaya, Serdang, SKL, Selayang. Ini hospital besar lah tuan-tuan. Sungai Buloh dan Lemah Kelang. Seorang doktor paling pakar bekerja di sebuah hospital ini. Tapi di hospital itu tak ada bahagian perubatan untuk kanak-kanak dalam keadaan penyakit kronik. Maka didudukkan anak dia yang ni doktor kerajaan, tugas begitu lama, lebih 20 tahun, doktor pakar kan. Anaknya diuji Allah dengan satu penyakit. Maka anaknya pun dirawat di hospital terbesar kerajaan itu. Tapi doktor dekat situ pun surrender, tak boleh. Datuk, tak boleh Datuk rawat, nampaknya memang kena pindah ke hospital sekian-sekian. Selayang. Kerana di situ doktor paling pakar buah pinggang untuk kanak-kanak. Di hospital ni kita tak boleh rawat. Doktor paling pakar tuan-tuan dalam bidangnya. Maka anaknya pun dipindahkanlah ke hospital Selayang. Duduklah dia untuk seketika ambil cuti. Kemudian tak mampu lagi, so isinya yang dirawat itu untuk jaga. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada orang datang jumpa dengannya, Datuk, anak ni namanya kena tukar Datuk, namanya. Tak mana dia pakai fatwa. Kita pun tak jumpa dalam kitab-kitab hadis. Kan orang Melayu kata nama tu terlalu berat untuknya tukar. Mana dia belajar ya? Apalah kena dengan nama dengan orang itu Memanglah nama yang buruk itu Nabi tak bagi, betul. Tapi kalau nama itu nama para sahabat, kemudian dia diuji sakit, salah ke nama sahabat itu? Sahabat pula di syurga itu, bukan orang yang salah. Maka tuan-tuan, isinya kata, abang doktor pakar, rawatlah macam mana? Tak boleh, saya abang tak tahu. Ilmu Allah bagi banyak ni je. Ilmu doktor lain banyak ni je. Abang kita serahlah pada Allah. Kita dah buat yang terbaik. Apa lagi kita dah buat? Dia kata dia doktor pakar. Orang-orang kampung kesian kepadanya, tahun-tahun anaknya duduk kat hospital. Maka semua orang datang bawa ubat, macam-macam ubat. Rumahnya jadi macam farmasi tuan-tuan. Dia doktor, dia tahu mana boleh ambil sebarangan ubat ini. Walaupun orang Melayu lama berkata ini ubat tradisional, ini herba, begitu begini. Jangan sebarang-sebarang tuan-tuan, nanti lain jadinya. Tuan-tuan tentu lebih tahu tentang perkara semikian kan. Kan tak ambil kan, kata sombong, ambil lah, simpan kat rumah penuh. Penuh ubat. Akhirnya takdir Allah, anak itu pun meninggal dunia. Dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa siapa yang mempunyai anak dan Allah mengujinya dengan kematian, lalu dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan seru pada para malaikat baginya keampunan dan binakan untuknya rumah dalam syurga, namakan ia sebagai Baitul Hamdi. Namakan Baitul Hamd. Namakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Kerana dia bersabar. Menangis itu biasa tuan-tuan. Rasulullah SAW pun menangis ketika kewafatan Nabi Ibrahim, puteranya yang bongsu itu. Rasulullah menangis sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin tidak menangis? Menangis. Maka ditanya kepadanya, Datuk doktor pakar. Memanglah, tapi ilmu Allah bagi sikit. Saya buat yang terbaik supaya tidak ada penyesalan.
dan kemudian serah kepada Allah SWT. Hebat tuan-tuan, Masya Allah. Ya, doktor pakar pun tak boleh rawat. Itu sebab benarnya kata-kata hukama bahawa yang buat ubat meninggal dunia, yang dirawat meninggal dunia, yang paling pakar tentang ubat meninggal dunia, yang tinggal adalah Allah SWT yang Maha Perkasa. Maka ini namanya tawakal. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Seorang usahawan yang terkemuka masuk dalam satu bidding tender yang penting dan akan menghasilkan satu pendapatan luar biasa, revenue untuk company ini. Tiba di hujung terpilih shortlisted beberapa company yang berdaya maju. Ada kriteria yang tertentu. Ni bosnya berkata, bercerita. Tapi dah tiba kat final stage sekali, maka ahli dalam meeting itu mengatakan, kamu akan dapat daripada projek ini 70 juta. Tak banyak pun Ustaz, 70 juta saja. Tapi yang hadir dalam meeting itu berkata, kamu boleh tak peruntukkan sebanyak 3 juta? Kena bagi dalam bentuk cash kepada orang sekian-sekian, kerana mereka ni buat kerja untuk kamu. Kamu tak perlu tahu siapa lah. Dia pun telefon, manager tersebut pun telefon bosnya kat satu tempat lah, negeri lain, luar pada KL. Bos, ya macam mana? Alhamdulillah kita sampai ke final stage. Tapi dalam ruang yang tertutup ini dipanggil saya dan beritahu, kamu akan menang tender ni. Cuba kamu ready tak peruntukkan 3 juta bagi cash? Dan dekat raya ni kena hantar duit cash. Bosnya kata tak boleh lah, ini namanya rasuah. Dia kata ni orang tolong kita. Tolong apa? Tolong untuk masuk neraka. Tak payahlah, kau pack kau balik lah. Balik bos, ya balik. Allah bagi kita rezeki kot lain, tak apa, tak ada masalah. Walaupun kita bagi semikian, kita sama-sama akan masuk neraka. Kita menggalakkan bangsa kita jadi bangsa korup. Kerana indikator rasuah dalam negara kita begitu berada pada tahap yang bahaya, tuan-tuan yang boleh sekalian. Itu sebab sungai pun boleh tercemar, itu tercemar, habis semua sekali. Kerana bukan saja yang tertentu ambil rasuah, malahan yang bawah-bawah itu pun sama juga, terlibat juga. Di tempat-tempat yang ada pendatang haram untuk duduk, illegal immigrant ni duduk bina rumah, setiap hari kita nampak pihak tertentu masuk dengan kereta petrolnya, dengan apanya masuk berapa tuan-tuan? Masuk minta wang pengeras supaya dilepaskan. Bila akan berakhir perkara ini kalau tak semua orang merasakan dia bertanggungjawab? Kalau tidak sebutir pasir, tidak akan jadi sebuah pantai. Apabila semua pasir itu mengatakan aku tidak penting, betul? Kalau tidak sebatang pokok dalam hutan belantara itu, tidak akan jadi sebuah hutan yang indah. Apabila semua pokok yang ada dalam hutan itu berkata aku tidak penting. Kalau tidak setitis air dalam lautan, maka tak akan jadi sebuah laut. Apabila semua titisan air itu mengatakan aku tak ada kena-mengena. Begitulah masalah umat Islam tuan-tuan pada hari ini. Ketika kerajaan Islam Osmaniyah berada di ambang kejatuhan, ada seorang qadhi yang terkemuka namanya Syekh Muhammad Hasan Siddiq Khan At-Tabrizi, seorang ulama yang terkemuka, Syekhul Islam, qadhi qudha. Maka raja pun hantar surat kepadanya, wahai Syekh Muhammad Hasan, saya nak tanya pada tuan Siddiq Khan ini, tuan guru hadis, faqih Hanafi dan sebagainya. Saya nak tanya, kenapakah kerajaan Islam mengalami kemelut yang dahsyat pada hari ini? Tentera kita kalah di semua tempat mereka pergi bertempur. Macam mana nak buat? Maka orang alim yang hebat ni menjawab, bukan urusan saya. Raja menjadi amat marah dengan jawapan itu. Panggil datang. Biadab punya orang alim, ada jawab begitu pula pada aku. Aku maharaja, empire paling besar di dunia. Panggil datang, apa salah cakap macam tu? Maka dia panggil Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan At-Tabrizi ni. Tuan guru, apa saja jawab macam ni? Raja marah tau. Orang menteri ni bawa datang. Depan raja selamba je orang ni jawab. Bukan urusan saya ni tuanku, bukan maksud saya. Maksudnya semua orang Islam berfikir bukan urusan saya. Bukan urusan saya, ni bukan urusan saya. Ya, ada berlaku kes, bukan urusan saya. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Nanti kita buat aduan, bukan ni kawasan bukan kawasan saya. Aduh, bukan ni dalam orang lingkup lah orang lain. Bukan. Ini waktu, memang waktu tindakan tak boleh diambil. Bila nak selesai urusan tuan-tuan? Bila semua orang mengatakan bukan urusan saya. Baik, kembali kita kepada bab tawakal ni tadi. Hanya orang yang saleh saja mendapat kelebihan tawakal di sisi Allah, iaitu dia yakin, aku ini dah buat yang sebaik mungkin, terbaik mungkin. Ibarat macam anak-anak sudah belajar bersungguh,
Tiba hari periksaan, dia mencurahkan segala yang dia ingat itu atas kertas jawapan. Dia serah, cukup, aku dah buat, aku dah baca, aku dah hafal, aku buat yang terbaik. Kalau lulus, alhamdulillah. Aku tak lulus, adalah satu hikmah di sebalik. Kehidupan tidak berakhir dengan sebab kegagalan. Begitulah fikiran orang-orang yang bertawakal ini. Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah berpendapat bahawa pintu syurga sebenarnya lebih dari 8. Mana datang wahai Tuan Guru? Bagaimana hujah engkau ini? Dengar jawapannya tuan ni. Beliau berkata bahkan pintu syurga sebanyak amalan dilakukan oleh manusia, kerana 8 dalam istilah Arab itu merujuk kepada satu anggota yang banyak, satu bilangan yang banyak. Dalam bahasa Arab ada nombor-nombor tertentu yang merujuk kepada banyak. Jadi bila sebut 8 ni banyak, mungkin 80, mungkin 18, mungkin 800. Adakah begitu? Jadi 8 ini simbolik kepada banyak di sisi orang-orang bahasa. Kata Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkemuka yang menulis kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, seorang pakar bahasa yang hebat. Kalau kita baca tafsir Qurtubi, kita akan lihat keindahan ulasan dan sudut bahasa beliau ni sangat hebat. Beliau berasal dari Cordova dan dia hidup pada zaman kejatuhan Islam di Cordova. Ya, Imam Al-Qurtubi ini dia menceritakan bagaimana ketika ditangkap oleh orang-orang Kristian, disembelih orang Islam ramai-ramai, yang perempuannya dikerjakan, maka saya terpaksa ikat tangan adik-adik perempuan saya, kerana kalau tak kami hanyut di laut. Tuan, ya, beliau bercerita. Dan ketika orang Kristian datang untuk memberkas menangkap aku baca ayat daripada surah Yasin yang Nabi baca ketika hijrah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sebagaimana ayat itu berkesan untuk Nabi sebagai satu mukjizat, dia juga berkesan untuk aku. Iaitu ketika aku diburu oleh Kristian yang mencari aku berada depan matanya, dia tak nampak. Dia kata, mana pergi budak lelaki tadi? Mana pergi budak lelaki? Aku nampak dekat sini orang muda itu. Mana pergi dia? Padahal aku depan mata dia tak nampak aku. Aku baca ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini dibaca Nabi ketika baginda keluar dari rumahnya menggantikan baginda di tempat tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu. Baik. Beliau menyebutkan nama-nama yang lain sehingga mencapai lebih daripada 16 pintu. Di antara lain adalah pintu taubat, pintu umrah, pintu silaturahim, pintu redha di atas ketentuan Allah, pintu menjaga ibu bapa, pintu menjaga anak yatim, pintu memberikan infak kepada orang memerlukan di kalangan janda. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, setiap orang akan masuk syurga melalui salah satu pintu ini sesuai dengan amalan dan keikhlasannya di dunia. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, menuliskan kitab tafsir namanya Tafsir Al-Jalalain. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan. Ialah ada kecenderungan masing-masing. Ada orang alim yang hidupnya zuhud, ada orang alim yang berniaga dan berjaya, ada orang alim yang berniaga dan ditipu orang, macam-macam lah tabiat dalam hidupnya. Beliau selalu lambat datang ke kuliahnya. Anak muridnya pun hairan, Tuan Guru lambat. Akhirnya beliau kata pada anak muridnya, anak-anakku sekian, mengajar ni satu kehebatan. Semua orang puji, orang suka. Kalau zaman sekarang orang sebarkan kat YouTube, ustaz tu berkata demikian, ustaz tu berkata demikian, ustaz tu orang hebat, panggil Tuan Guru lagi kadang-kadang. Ya, Tuan Guru kalau dulu-dulu dapat gelaran ni kepada orang yang ada pondok, punya anak murid ramai, melahirkan ramai orang-orang yang terhormat. Tapi zaman sekarang masuk kat Facebook, selalu pun orang panggil Tuan Guru. Aku nak buat, mudah sangat gelaran diberikan pada hari ini. Dah ada ustaz, semua orang boleh pakai. Cuba kita pakai gelaran doktor, suka-suka, boleh tak tuan? Tak kena tangkap dengan pihak perubatan. Pandai-pandai kita pakai AR ke depan. Boleh tak pakai AR? SR boleh. Tangkap orang nanti, jangan main. Tapi zaman sekarang orang pakai ustaz, semua orang tak kisah. Dia ingat ustaz tu senang-senang boleh bagi pada sesiapa. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Jalaluddin Al-Mahalli datang lambat ke kuliahnya dan berkata kepada anak-anak muridnya, sebenarnya anak aku malam tadi aku tidur lambat lah, maafkan aku ya. Malam tadi aku banyak kerja. Maka orang pun heran, apa benda kerja dia siang berniaga, mana apa lagi dibuat, part time ke apa. Pada hari matinya mereka menemui dalam simpanan Jalaluddin Al-Mahalli list nama orang memerlukan di kalangan penduduk di Kahirah itu, yang dia pergi hantar sendiri. Macamlah tindakan para sahabat dulu-dulu yang buat benda itu buat sendiri. Nabi SAW, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam hadis yang sahih mengatakan Nabi mempunyai ramai khadam, sukarelawan keliling baginda.
Sampai Nabi nak keluar ke situ pun ada orang tolong ambil, seorang tolong ambilkan selipar. Nabi nak pergi wuduk pun ada tolong ambilkan air. Nabi bersama dengan isterinya pun ada orang tolong jaga lah. Dalam rumah dulu mana ada pintu macam kita, tuan-tuan. Para sahabat berkhidmat untuk Nabi SAW. Tetapi ada dua benda yang Nabi tidak pernah menyuruh orang melakukan untuknya. Dua benda ini tuan-tuan ambil manfaat. Nabi tak pernah buat dua benda ini dengan suruhan orang lain. Nabi akan lakukan dengan diri sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah wakilkan pada siapa pun untuk buat. Nombor satu, Nabi tak pernah wakilkan siapa pun untuk bersedekah bagi pihaknya. Tak pernah. Nabi akan hulurkan sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Nabi tidak akan menyuruh sesiapa pun membantunya untuk mengambilkan air pada waktu malam ketika nak bertahajud bagi mengajar kita nikmat untuk ikhlas dalam buat satu benda. Sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni Nabi tak akan wakilkan siapa pun. Tolong ambil duit ni sedekah, tak. Nabi akan buat sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ini dia penuh dengan ghurur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini namanya tertipu, tuan. Tertipu ni berarti kita seronok buat satu benda, orang puji, orang puja, lalu timbullah sum'ah dalam diri. Bagus fulan bin fulan tu. Kalau tak ada dia, kalau orang cerita benar-benar dengan sebab ikhlas, tak mengapa tuan-tuan. Itu jadi satu busyra ajil mukmin. Itu Nabi menyatakan itu satu memang hadiah untuk orang beriman. Tapi kalau tidak ada, sesekala kita buat tapi dipuji orang, memang tidak layak kita dengan sifat itu sebenarnya, tapi kita berseronok. Kebetulan kita buat orang tahu, kebetulan. Bukan kita pun, tabiat kita buat benda itu pun. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi, Imam Jalaluddin Mahli adalah seorang tokoh, ulama, mazhab Syafi'i yang hebat, yang bersedekah dan orang tidak tahu, barulah nak muridnya tahu, nama ramai orang. Kerana kalau kita pergi ke masjid seperti ini, ramai orang kenal. Cuba kita pergi rumah flat. Orang flat itu sibuk bekerja, bawa lorinya, bawa grabnya. Dia tak sempat naik kuliah, tuan-tuan. Dia tak sempat datang ke masjid. Jarang-jarang mereka dapat tahu. Penat. Moga Allah ampunkan semua, tuan. Maka dia tidak kenal orang alim, dia tidak kenal orang pemimpin pun dia tidak kenal. Dia sibuk dengan kehidupannya, survivalnya, tuan-tuan. Maka kata Jalaluddin Mahli, kadang-kadang aku pergi tempat orang miskin itu, dia marah aku. Kenapa kau datang lambat? Dia kata nak hantar lambat pula. Aku pagi ni dengan sebab kelebihan duit daripada aku berniaga. Tak boleh siapa dia paksa aku, pun aku kena marah juga. Tapi aku sabar. Sabar diriku. Inilah tarbiyah untuk kau. Kalau kau pergi ke majlis ilmu, semua orang sanjung, cium tangan kau. Tapi kalau kau pergi ke tempat-tempat seperti itu, orang miskin, setinggan dan sebagainya, rumah flat, mereka tidak kenal kau. Peduli apa? Kau nak hantar-hantarlah. Ya, kenapa hantar lambat? Kenapa hantar tak cukup? Macam-macam kena marah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Imam Jalaluddin Mahli buat itu semuanya kerana Allah. Tak tunjuk pada siapa pun, tuan-tuan. Pada hari matinya barulah isteri anak-anaknya perasan. Dia simpan list panjang. Bantuan untuk orang ni dah dapat, ni belum dapat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih hebat daripada itu ada cucu Nabi, namanya Al-Imam Habib Ali Zainul Abidin. Seorang ulama terkemuka yang sangat mulia. Ketika dia tawaf di hidup zaman dengan, tuan-tuan, dengan ramai para tabi'in yang lain, Ali Zainul Abidin ini, dia tak boleh bercakap depan ramai, dia akan menangis. Lalu mereka bertanya kepada Tuan Guru, kenapa Tuan Guru tak boleh cakap depan ramai? Dia kata, aku tak mampu menguasai diri aku sendiri. Kenapa? Kerana masa aku kecil, aku satu-satunya yang selamat di Karbala. Di Karbala itu 13 orang adik-beradiknya dibunuh. Sepupu lakinya dibunuh, tuan-tuan. 13 orang di depan matanya. Maka dia tak boleh nampak orang ramai. Trauma, tuan-tuan. Dia berkata, aku melihat orang ramai, aku teringat peristiwa itu. Dibunuh, mereka tinggal aku seorang saja. Itu pun aku pun hampir-hampir dibunuh. Lalu makcik aku berkata, kalau nak bunuh budak kecil, baby ini, bunuh aku dulu. Bunuh kecil nak bunuh, apa tahu umurnya, bunuh aku dulu. Maka pembunuh itu tak jadi nak bunuh kerana tak sempat nak bunuh makcik aku. Maka aku satunya lelaki yang selamat dalam Karbala. Ali Zainal Abidin ini, tuan-tuan, beliau tiap-tiap malam akan pergi hantar bantuan kepada orang memerlukan tanpa siapa pun tahu. Tanpa siapa tahu. Pada hari matinya, beberapa hari sebelum matinya, barulah janda dan juga ibu tunggal, anak-anak yatim, orang susah dekat Madinah menyedari bantuan yang mereka terima selama ini sudah terhenti. Ali Zainal Abidin ni kaya, tuan-tuan. Tapi kekayaannya semuanya dari Allah, untuk Allah, kerana Allah. Minallah, lillah, ilallah. Daripada Allah, kepada Allah, untuk Allah. Tak ada benda lain.
Dan mereka melihat di badannya penuh dengan kesan-kesan mengangkat benda yang berat. Baru mereka tahu sebenarnya dialah pembawa makanan dan juga membantu orang susah dalam keadaan tak ada siapa pun kenal. Susah tuan-tuan, nak ikhlas ni tuan-tuan. Jadi ceritakan pintu-pintu syurga ni, kata Imam Qurtubi, semuanya khusus untuk orang yang ikhlas sebenarnya. Baik. Setiap pintu dan pintu-pintu syurga sangat luas. Kerana Nabi telah menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, inna ma bainal misra'aini masari'il jannah, la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra." Nabi SAW telah menyatakan pintu syurga ini keluasannya, lebarnya seperti di antara Mekah dan juga Busra. Mekah letaknya di Hijaz, Busra letaknya di negara Syam. Begitu luas besar pintu syurga ini tuan-tuan. Ataupun di antara Mekah dan juga Hajar. Juga satu tempat yang sangat jauh. Gambaran nak menunjukkan kepada kita orang masuk syurga ini beramai-ramai, tanpa terhimpit, tanpa tersepit, tanpa berebut-rebut. Kita melihat pintu Masjid Nabawi yang besar itu menjelang pukul 3 pagi dibuka Raudah. Orang dah tunggu, berebut-rebut. Itu pun pintu yang besar itu pun boleh tersepit orang kat situ. Tapi nak gambarkan lebih besar lagi, pintu syurga ni begitu luas. Seperti timur dan barat. Ya, kalau bumi yang kita lihat pada ini dari sudut Bima Sakti galaksinya kecil, kita menyedari ada matahari yang lebih besar daripada matahari yang kita ada, berjuta kali lebih besar daripada matahari. Maka tahulah kita dunia ni begitu punya besar. Kita ni ibarat hama, pasir kecil di sisi Allah SWT. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Baik. Banyaknya pintu syurga memberi isyarat kepada setiap orang bahawa semua amal salih yang kita lakukan dengan istiqamah melayakkan kita masuk syurga. Keyakinan tentang banyaknya pintu-pintu syurga ini boleh kita lihat daripada hadis al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza di tariq wal haya'u minal iman. Nabi pernah menyatakan bahawa iman itu ada 70 lebih cabang ataupun 60 lebih. Yang paling tinggi adalah memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah membuang satu yang menyakitkan di jalan, dan perasaan malu itu sebahagian dari iman. Ini Nabi gambarkan ada lebih 70. Maknanya logiklah para ulama kata 8 tadi merujuk kepada banyak, dan pintu syurga lebih pada 8 sebenarnya. Sebanyak amal salih dilakukan. Dalam hadis ini Nabi telah mengatakan 3 format keimanan. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, memperjuangkan la ilaha. Yang kedua, membuang satu yang menyakiti di jalan, itu perbuatan. Yang ketiga, al-haya'u minal iman, perasaan juga masuk dalam iman, perasaan. Maka kombinasi iman ini dibentuk oleh perkataan, iaitu qaul la ilaha illallah contohnya, membuang satu yang menyakitkan di jalan, perbuatan, dan malu adalah perasaan juga sebahagian daripada iman. Jadi tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita membuang satu yang menyakitkan di jalan. Kalaulah orang Islam faham hadis ini, maka negara umat Islam jadi negara yang paling bersih di dunia. Kerana membuang satu yang menyakiti di jalan ini dalam tafsiran Nabi pada 1400 tahun lalu, ketika belum ada plastik, ya, ketika belum ada sampah sarap, Nabi telah menyatakannya. Tapi malangnya orang-orang Islam pada hari ini sebahagiannya adalah orang yang tidak ambil berat bab ini. Pergilah ke negara umat Islam, negara paling kotor dalam dunia tuan-tuan. Masih baiklah ada orang Jepun pergi menunaikan ibadah haji. Di samping dia berjalan pergi ke Arafah itu, dia tolong kutip sampah-sampah yang orang Islam lain buang, penuh membukit. Dulu ketika ada persatuan orang-orang Bangladesh di Tanah Haram mengadakan demonstrasi, boikot, sabotaj kepimpinan mereka tak puas hati ada benda tertentu. Menjelang maghrib ke isyak itu saja, maghrib ke isyak saja, membukit sampah dekat Masjid Nabawi itu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan dataran Masjid Nabawi yang indah, yang cantik itu, dalam masa maghrib isyak saja tidak dikutip sampah, sampah sudah jadi bukit. Di sana, di sini penuh dengan bukit sampah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengotornya orang Islam itu yang pergi haji, yang tak pergi haji macam mana pula? La haula wala quwwata illa billah. Tengok sungai kita kotor. Ini bicara tamadun tuan-tuan. Ustaz tidak layaklah untuk cerita benda ini kerana jabatan alam sekitar dan sebagainya punya tanggungjawab. Kita pun bertanggungjawab. Yang membuang sampah daripada kereta, yang membuang sampah dari rumah, yang campak batu daripada atas rumah pun kena kepala orang meninggal dunia pun ada juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. Setiap daripada kita digesa untuk mengambil salah satu daripada amal salih yang kita lakukan di dunia supaya istiqamah dengannya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli amal salih itu dan dijemput masuk syurga di akhirat. Syaratnya hendaklah kita melakukan ikhlas kerana Allah
dan istiqamah dalam berbuat perkara tersebut. Dalam hadis Nabi telah bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan itu dengan berpandukan kepada istiqamah kamu. Dia bukan pada banyaknya tetapi pada istiqamahnya. Satu benda tu kita mampu buat teruskan. Walaupun sedikit, tak apa, kekal buat, melakukan. Saya ni ustaz dah 20 tahun berderma, setiap hari Jumaat mesti saya derma RM5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kemampuan itu tambah RM1 lagi ke. Ni 20 tahun RM5 saja, contoh tentu. Peningkatan berlaku dalam amal. Saya duha saya tak pernah tinggal ustaz dah 15 tahun. Alhamdulillah. Tambah pula lepas ni qabliyah ba'diyah. Betul. Dah pencen kan? Tak ada kerja kan? Contoh. Ya saya sebelum ni ustaz buat benda ni tahajud, alhamdulillah 2 rakaat sebelum subuh. Tambah lagi setengah jam. Cuba tambah. Buat sikit tambah, buat sikit tambah. Ya macam kita buat rumah kita. Abu Hamzah Al-Baghdadi berkata, bila Allah telah membuka untukmu salah satu daripada jalan kebaikan, maka kekallah melakukannya. Bila seorang melazimkan satu amal saleh, namanya akan ditulis pada amalan itu. Seorang ahli salat misalnya, bukanlah orang melakukan ibadah itu sekali dua, tetapi dia telah melakukannya bertahun-tahun sampai kewafatannya. Seorang yang bersedekah bukan melakukan sekali dua, tapi dia telah melakukannya bertahun-tahun. Lalu dia menjadi ahli dalam bab itu. Antara semua calon ahli syurga ada juga orang tertentu dipanggil bukan sahaja daripada satu pintu, tetapi dipanggil daripada banyak pintu. Siapakah orang itu? Ketika Nabi menceritakan pintu-pintu syurga, Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, ada tak orang yang nanti di akhirat pintu-pintu syurga itu akan panggil ni, nama-namanya. Namanya dipanggil pintu-pintu syurga. Saya jawab, iya ada. Aku berharap engkau lah seorang daripadanya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq menyatakan Nabi dalam keadaan bahasa, aku mengharapkan. Ini keimanan tuan-tuan. Walaupun Abu Bakar tinggi imannya, tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan confirm. Kita pada hari ini kita mendengar kadang-kadang ada orang confirmkan orang lain masuk syurga. Apakah kita tidak tahu bahawa syurga dan neraka ni urusan Allah SWT? Tak ada campur tangan kita. Hanya Nabi je boleh beritahu masuk syurga. Kalau ia pun kita nak puji seorang, tak payahlah confirmkan dia dalam syurga tuan-tuan. Ya, ini dunia media sosial membolehkan semua orang bercakap. Orang alim bercakap tak mau dengar. Orang jahil bercakap, itu yang dapat hit banyak. Oh, fulan masuk syurga lah dia. Tak boleh cakap gitu tuan-tuan. Tak boleh cakap begitu. Nabi SAW pernah menegur para sahabat yang mengatakan, oh dia ni masuk syurga, mati syahid. Nabi kata, apa yang kamu tahu tentang syurga? Mungkin dia bercakap satu perkataan yang Allah murka dan masukkan dia neraka, walaupun dia mati syahid. Ya, walaupun dia mati syahid. Yang berkata itu pula dalam satu riwayat ibunya sendiri, Rasulullah, anak saya mati syahid masuk syurga. Rasul kata belum tentu. Mungkin dia berkata satu perkataan yang akan kemurkaan Allah, lalu terhalang dia masuk syurga. Nangis ibu itu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Maka satu perkara yang kita kena betulkan dalam hidup, jangan mudah-mudah cakap orang masuk syurga. Ini bahasa orang kafir tuan-tuan. RIP kan, rest in peace. Betul? Mana boleh cakap begitu kepada orang Islam? Pastikan orang masuk syurga, orang tu mesti ada syurga. Tak boleh cakap begitu tuan-tuan. Tak boleh cakap. Nabi hanya bercakap beberapa orang sahabat masuk syurga kerana wahyu daripada Allah. Selain daripada itu, Nabi kata, aku mengharapkan. Tengok bahasa Nabi kita SAW. Abu Bakar bin Abi Quhafah ni adalah penghulu sahabat-sahabat Nabi dan penghulu sekalian orang beriman yang mencapai martabat siddiqin. Tidak ada amal kebaikan yang dapat bawa ke syurga melainkan beliau segera melakukannya. Baik tuan yang terakhir sekali, semua pintu syurga tidak akan dibuka untuk siapa pun sebelum Rasulullah SAW dan umatnya memasuki syurga tersebut. Ini penghormatan buat Nabi dan umatnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Ati babal jannah yaumil qiyamah fa astaftih, fa yaqulu khazin man anta, fa aqul Muhammad, fa yaqul bika umirt, la aftahu li ahadin qablak." Nabi sampai ke pintu syurga yang pertama, manusia pertama sampai pintu syurga, Nabi mengetuk pintu syurga. Malaikat menjaga bertanya, siapakah engkau? Nabi menjawab, akulah Muhammad. Lalu penjaga syurga itu mengatakan, engkau sahaja dibenarkan untuk masukinya, wahai Rasulullah. Rasulullah pun masuki syurga. Manusia pertama masuk syurga adalah Rasulullah SAW. Lepas itu adalah umat Nabi Muhammad SAW sebelum umat-umat yang lain. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, dan bersama dengan orang yang kita kasihi. Dan mudah-mudahan Allah memberi kepada kita peluang untuk beri syafaat kepada orang yang masalah di kalangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semula kita menangguhkan kuliah pada pagi ini membaca suratul Asr tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.